لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسله وفرعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. لا قوله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu. Kita di dalam hadis yang keempat kalau tak silap ni. Hadis yang keempat. Hadis bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya lagi hadis itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita apabila ditiupkan ruh di dalam jasad dalam rahim ibu tu, maka diperintahkan malaikatnya dengan tulis beberapa ketetapan. Antara lain rezeki, tempoh umur kita, amal baik buruk kita, dan hujung jatuh kita tu syurga atau neraka. Itu sudah pun Allah Ta'ala tetap. Bahkan kalau kita tidak tilik kepada qada' mu'allaq sekalipun, pasti apa yang Allah Ta'ala menjadi ni ialah apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yuri. Allah Ta'ala buat apa yang dia tentu. Artinya apa yang berlaku, yang kita dapat lihat ke, yang kita tak dapat lihat ke, baik atau buruk, perkara yang berlaku tersebut, itu semua adalah kesan daripada perbuatan Allah.
yang mana Allah Ta'ala perbuat perkara tersebut muafakat, berbetulan, muafakat dengan apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Allah Ta'ala tentu. Bila Allah Ta'ala tentu tu, bila tu persoalannya di kita. Di Allah Ta'ala tak ada bila. Kerana Allah Ta'ala tu qadir, sedia kala. Tak ada orang panggil perkataan bila. Bila tu hanya di kita. Dulu, sekarang, lagi akan, itu semua tu menunjuk makna masa, zaman. Dan zaman masa ni hanya mengena di atas kita makhluk. Allah Ta'ala tidak mengena di atasnya zaman, masa. Jadi ada ke makhluk dia, tidak ada ke makhluk dia, Tuhan tu tetap qadir. Kun hizat, satu-satunya zat, yang tidak seperti zat-zat selain daripada zat dia. Kita ni ada juga, tetapi ada kita tu mengadakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tu dia panggil jaizul wujud, benda yang harus ada. Artinya harus tiada. Bila harus ada, harus tiada. Jadi ada kita tu diadakan, didahului oleh tak ada. Terima nak kata tak ada. Bahkan dulunya sabit tak ada, semoti tak ada. Sambil-sambil ada, terima nak kata tak ada. Tak ada sekarang, terima. Tidak ada lagi akan pun terima. Bahkan pasti ada kita tu akan bersambung dengan tak ada. Jadi banyak tak ada pada ada. Jadi faham tu? Banyak tak ada pada ada tu. Bukan tak ada kita ni. Kita ni ada. Bukan tiada. Ada kita kerana Tuhan yang menjadi. Bila sebut kata Tuhan mencipta, Tuhan menjadi, khaliqu kulli syai'. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, menjadikan kamu, dan apa yang kamu usaha, Allah yang menjadi, kamu yang usaha. Kamu hanya usaha saja, tapi yang menjadinya Allah. Gitu. Bila sebut kata Allah yang menjadi, berarti kita tu daripada tidak ada kepada ada. Tak terima nak menjadi ada kepada ada. Bila sebut kata mencipta menjadi, dulunya tak ada. Bila Tuhan buat tu baru ada. Jadi ada kita tu baru. Bahkan ada kita tu terima tak ada. Mana? Tak ada hak dulu. Terima. Bahkan kata ulama, sebelum Tuhan buat makhluk, satu pun Tuhan tak buat lagi, hanya semata-mata kun hizat Allah Ta'ala saja. Tidak ada kita ni wajib bahkan. Bahkan tidak ada kita ni qadim, bahkan tak ada kita tu azali. Sebelum daripada Tuhan buat, satu pun makhluk tak ada lagi. Ketiadaan kita tu azali. Mana? Tidak ada kita tu tidak didahului oleh permulaan. Tak ada mula kan bagi tiada kita. Maka azali tak ada kita. Bila? Sebelum Tuhan buat satu pun makhluk. Bila dah Tuhan buat dah makhluk yang pertama, maka dipanggil fi ma la yazal, atau fi waqtil imkanil wujud. Pada waktu yang boleh Tuhan nak mengadakan apa yang dia tentu sedia kala. Jadi Allah Ta'ala menentu makhluk ni sedia kala lagi. Makhluknya sebanyak mana, berapa jenis, berapa bilangnya, siapa hak celaka, siapa hak bahagia, semua siap dah. Tuhan nak tu sedia kala lagi. Bahkan kata ulamanya, hidup kita kepek lagu ni sebiji ginilah hak nyata di ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Dan hak ni dah hak Tuhan nak. Bukan kata bila Tuhan buat tu keluar kitanya, kepek lagu ni, hak Tuhan tahu kepek lagu lain. Hak tu jadi jahil pula Tuhan. Tentu tidak. Tentu tidak. Tuhan tu ilmunya terdahulu dengan jahil. Baik. Tu. Jadi Tuhan tak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Jadi semua yang berlaku ni ialah ketentuan Allah Ta'ala. Sama ada baik atau buruk. Orang tu mukmin, Islam, taat, rajin ibadah. Siapa yang menentu? Allah. Siapa yang buat? Allah. Dia hanya memilih
dan usaha. Ikhtiar dan kasab. Begitu. Kita ni hanya memilih dan usaha. Ikhtiar dan kasab. Orang tu kafir, fasik, zalim, jahat, bengong, tolol. Ni. Siapa yang menentu? Allah. Siapa yang menjadi? Allah. Makhluk tu hanya memilih dan usaha juga. Hanya ikhtiar dan iktisab. Sebab tu Tuhan kata, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usahaan yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Tengok. Jadi di sininya kita kena faham betul-betul akidah ni, dia masuk dalam ranah akidah, dalam ranah pegangan. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita i'tiqad wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah, memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba. Karena Allah lah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat dan iradah yang qadimah. Jadi kudrat iradah Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradah yang qadimah. Dialah yang menentu segala perkara dan yang menjadikan segala perkara. Di kita hamba ni Allah Ta'ala jadikan juga kudrat iradah. Ada di kita ni iradah dan ada di kita ni kudrat. Nama je sama tu, makna dia beza. Mana? Kudrat dan iradah yang ada di kita tu hadisah yang baharu. Kudrat iradah yang baharu. Apa fungsinya? Iradah kita Tuhan bagi untuk kita memilih. Kudrat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita usaha. Beza tu dah. Kudrat iradah Allah menentu, kudrat Allah mencipta, menjadi. Beza tu. Jangan buat sama jangan. Iradah kita memilih, kudrat kita usaha. Di sini ada satu kelompok namanya Jabriyah dia panggil. Kita sebut Jabariyah. Jabriyah, satu taifah yang dhalah, yang sesat. Mereka punya pegangan kita hamba ni tidak ada kudrat iradah langsung, tak ada kudrat iradah langsung. Kita ni ibarat seperti tisu ataupun kapah yang ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, ke sanalah tisu tu atau kapah tu dipupuk pergi. Jadi kita manusia ni langsung tidak ada kudrat iradah. Artinya langsung tidak boleh memilih, langsung tidak boleh usaha. Lepas tu Allah belaka. Belaka-belakanya Allah. Semua-semuanya Allah. Sesat ada iktikad itu. Sesat dia. Dia panggil Jabriyah. Satu kelompok lagi namanya Qadariyah. Ini pun iktikadnya kita ni sudah diberi oleh Allah kudrat dan iradah. Kudrat kita lah yang menjadikan perbuatan kita. Iradah kita lah yang menentu apa-apa yang kita nak. Tengok. Tahu tak? Jadi kudrat iradah kita, kata Qadariyah, itu mampu memberi bekas. Tapi siapa yang menjadi kudrat iradah kita tu? Allah. Tak kafir lagi dia tu. Pasal dia masih lagi kata Allah yang menjadi. Allah bagi dah kita iradah, kemahuan untuk kita memilih. Allah sudah beri kepada kita power, ring, tenaga, kudrat untuk kita tu menjadikan apa-apa yang kita nak tadi, cita-cita kita, meraih cita-cita kita. Siap. Allah tak buat apa-apa dah, Allah duk relax lah. Takkan Allah nak buat kerja aku. Tu. Iktikad lagu ni semua sesat lagu tu. May yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti.
Siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi bekas pada manfaat atau mudarat dengan power kuat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, maka akidah seperti ini akidah yang bid'ah dalalah, jangan kita berpaling. Bagaimana pegangan yang betul? Pegangan yang betulnya ialah tawassut di tengah-tengah. Bukan Jabriyah, bukan Qadariyah. Bagaimana? Kalau Qadariyah kita hamba ni mukhtaron zahiran wa batinan, kalau Jabariyah kita ni majburan zahiran wa batinan, maka kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita tu mukhtaron zahiran tapi majburan batinan. Apa maksud? Yakni Allah Ta'ala pada kita ni, dia bui pada kita kudrat iradat. Dia jadikan kepada kita kudrat iradat. Sebab tu kita rasa nak pergi semai jemaah kayak gitu. Lapar nak makan nasi nak semai duha nak pergi sana nak pergi sini kayak gitu. Ada iradat tu. Dan kita tu melangkahkan kaki kita, orang panggil berusaha apa yang kita pilih. Tetapi sebenarnya pilihan dan usaha kita tu hakikatnya ialah ketentuan dan perbuatan Allah. Gitu. Lagu tu dah. Hakikat. Hakikatnya semua tu adalah perbuatan Allah. Lepas tu apa faedahnya? Faedah atau hikmahnya supaya kita boleh membangsakan perbuatan tersebut ialah perbuatan kita. Kalau orang tengah telefon ni, duduk mana tu? Kau duduk ngaji ni, kau duduk mengajar ni. Kayak gitu. Kita boleh hoyak, saya sedang mengajar, saya sedang mengaji, saya sedang mendengar, saya sedang membaca, saya sedang memasak. Boleh sah untuk isnad, sandarkan perbuatan itu ialah perbuatan kita. Kenapa? Karena usaha kita. Tetapi yang menghasil, yang menjadi, yang mencipta hakikatnya Allah. Bukan kederak kita, bukan. Payah sikit tak faham. Itu dah. Hakikatnya ialah Allah. Tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekas, memberi kesan. Tak ada. Kalau kita yang menjadikan perbuatan kita, berarti kita tidak berhajat kepada Allah. Buat-buat apa kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Turun kereta bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Subhanallazi sakhkhara lana. Dah kita tak memerlukan Allah. Buat apa? Kita yang boleh. Kita. Orang motivasi kan? Saya boleh. Kita. Kita semua. Dah. Kita hanya usaha. Hakikatnya Allah yang menjadi. Sebab tu terkadang apa yang kita pilih dan apa yang kita usaha tidak menjadi. Gitu. Kita pilih untuk melabur, untuk berbisnes, untuk itu, untuk ini. Dan kita usaha. Bukan tak usaha. Sewa kedai, buat long, ini, jumpa customer tu. Tapi tak kaya-kaya. Ya, betul? Kita usaha tak? Kita usaha. Ya. Tapi hakikat yang menjadi ialah Allah. Ini. Maka sebab tu orang mukmin tu tak ada stres dia. Dia tak akan stres. Dia tetap memilih dan berusaha, tetapi apa yang hasilnya didapat, dia syukuri dan sabar saja. Gitu. Artinya kalau dia pilih untuk bisnes, untuk kaya, dan dia usaha untuk berbisnes dan untuk mendapat kekayaan, lalu kaya dia, maka dia tidak akan sombong, tidak akan lupa diri. Kenapa? Ini semua kurniaan daripada Allah. Syukur dia, takwa dia pada Allah. Kenapa? Karena ada juga orang yang berusaha seperti dia, melabur seperti dia. Kuat lagi bisnes lebih pada dia lagi. Pagi petang siang malam, tidur 2 jam ya sehari. Tapi tak kaya-kaya. Kayak gitu. Tiba-tiba dia kaya. Artinya kurniaan Allah. Kalau dia memilih dan berusaha seperti itu tapi tak kaya, maka dia tidak akan memprotes. Bapa Tuhan buat lagu ni ke aku, kenapa tu? Dah. Sabar saja dia. Ini ujian daripada Allah. Kayak gitu. Pasal kita hamba ni hanya memilih dan berusaha.
Kita sakit, pilih pergi jumpa doktor, pilih pergi klinik, pilih pergi hospital, makan ubat dengan nasihat doktor. Tapi kalau tak sembuh juga penyakit, kita pergi bakar hospital. Kita pergi bunuh doktor. Pergi cekik doktor, dijeruk, tekuk doktor. Nanti doktor ni tak sembuh-sembuh aku dek ni. Kita bakar kilang Panado. Pasal doktor dekat dengan satu kontainer Panado tak sembuh-sembuh. Tidak. Pasal kita tahu kita hanya memilih dan usaha. Yang menentu dan yang mencipta huwallahu ahad. Cukup. Nah, itu saja. Tengok. Baik. Kalau gitu sambungnya akhirnya fawallazi ai fa idza kanatis sa'adatu wasyaqawatu maktubatan. Maka apabila adalah kebahagiaan dan kecelakaan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tuhan tentu dah. Siap-siap. Maka Nabi SAW nak cerita pasal ketentuan Allah. Tapi jangan pula kita lepas ni, kalau lagu ni penatlah kita duduk semaya berjemaah ke apa ni. Tiba-tiba yang masuk neraka tak penatlah kita, jangan. Ini nak cerita waqi', realiti, hakikat yang sebenar. Memang gitu. Mana? Fa uqsimu billazi, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan sebenar selainnya, selain daripada allazi tadi, daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amali ahli jannati, pasti beramalah ia seorang daripada kamu dengan amalan ahli syurga. Hatta sehingga mana raya? Nah, ma yakunu, tidak adalah ia seorang daripada kamu tadi tu, bainahu, di antara seorang daripada kamu yang beramal dengan amal soleh, wa bainaha ay wa bainal jannati, dan di antara syurga, illa zira'un, melainkan sehasta saja. Yakni Nabi kata sahasta tu sebagai tamsil saja. Mana dekat dah. Nak yang dekat dah dengan syurga. Bil qurbi. Nak dekat dah dengan syurga. Sikit lagi. Nak mati lala dah. Aduh. Arada bihi at-tamsila bil qurbi min mautihi wa dukhulihi aqibahu al-jannata. Nabi kata, seseorang daripada kamu pasti beramal dengan amal yang soleh, sehingga tidak adalah ia seorang daripada kamu tu di antaranya dan di antara syurga melainkan sahasta. Artinya apa? Tidak adalah di antara dia dengan mati tu. Kayak gitu. Kayak kita duk beramal amal soleh, duk semaya jemaah, duk mengajar, duk ngaji, duk dengar, duk sedekah, duk baca Quran, duk zikir, duk wirid ni. Nak berapa kita ni? Raja'an li sawabillah, kayak gitu. Harap kepada pahala daripada Allah, ganjaran baik daripada Allah. Kayak gitu. Kau ada lagi selain daripada itu? Kalau ada lagi baik tak usah buat. Maka raja'an li sawabillah, khaufan an iqabillah ni tak ada di dunia ni. Kau ada lepas maya tak ada jatuh dalam poket, masuk dalam akaun bank 27,000. Sore-sore 25,000 ada. Kalau ada lagu tu pecah surau masjid ni. Kayak gitu. Orang nak mari semaya belaka. Tak ada. Sebab dunia ni bukan tempat balas. Dunia ni darul ibtila, negeri tempat coba. Bila balas? Bila mati nyawa, barulah masuk darul jaza. Tapi terlebih dahulu masuk alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Jadi dianya tak jauh dah dengan mati. Dekat dengan mati. Itu. Tu arada bihi at-tamsila bil qurbi min mautihi. Nabi menghendaki dengan kata illa zira'un tu, sebagai contoh dengan dekatnya daripada kematian. Wa dukhulihi aqibahu al-jannata. Dan bila dia mati, dapatlah syurga. Iaitu kuburnya satu taman daripada taman syurga. Kayak gitu. Idza balagatil hulqum wa antum hayna idzin tanzurun. Bila sampai roh di halqa, kalian tu akan lihat di mana tempat kalian, syurga atau neraka. Pasal tu orang
ahlus sa'adah. Bila nak mati kan, dia tengok tempat dia syurga tak, senyum. Supaya tidur mati dah. Senyum jernih. Nah, sedap tengok air muka. Pasal? Limisli hadza falyamalil amilun. Kalau boleh cakap tu nak ayat lagu tu, kau orang ramai hok duduk keliling dia saat sakaratul maut. Seumpama ni tu hawi ke aku ni, pokok duk beramal, istiqamahlah, teruslah beramal, teruslah mengaji, teruslah mengajar, teruslah berzikir, teruslah baca Quran, teruslah infak, teruslah sedekah. Jangan berhenti. Aku tengok dah ni. Tapi tak terungkap. Nah, senyum. Kata tu. Weh, mulah ni kau tidur kat sini. Sedap. Nampak tempat ialah syurga. Kalau hak syakawah, hak celaka kak, muka khunyuk, takut, jebek. Keruh. Nah, jebek. Warna. Takut apa? Tapi walaupun begitu kita kena husnuzon belaka-laka. Jangan main tengok muka jebek tu kak. Neraka dah ni. Jadi jangan gitu. Jangan gitu. Nah. Jangan. Wah. Apa dalam kitab Imam Ibrahim Al-Laqani sebut, man mata walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang meninggal dunia di kalangan orang yang mukminah tapi lam yatub min dzambihi, tak sempat taubat daripada dosanya. Mana mukmin fasik, mukminah fasikoh, orang buat kerja dosa, maka kita nak hukum gapo? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya kita serah pada Allah. Kita menjalani yang zahir-zahir saja. Mana? Dah dia mati dalam Islam, agamanya Islam, maka kita doalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhil akhir. Kita doa dengan keampunan dari Allah. Yang kata teruk muka dia ni, keruh ni, jebek ni, soheh dah nampak neraka. Tak ni. Jangan. Kita tak tahu, tak tahu lagi, lagu mana hujungnya. Tu. Karena tu soal fi masyiatillah dia panggil. Di dalam kemahuan Allah. Insya'a ghafaralah. Boleh. Kalau Allah Taala nak dia apa boleh. Selagi mana dia tu mukmin, muwahhidin, dia tidak musyrik, tidak kufur, tidak kafir, maka boleh saja Tuhan nak ampun dosa-dosa dia, boleh. Wa insya'a azabah. Boleh. Kalau Allah Ta'ala nak azab, sebagaimana dia janji dah dalam Quran dalam hadis, boleh. Maka serah. Jangan kita ambil kerja Tuhan. Takut esok-esok Tuhan tanya, kerja gapo mula ni? Sudahlah, ada Tuhan tanya lagi tu sudah penat kita. Dia kat jawablah dah. Mula tukang masak Tuhan. Warna nampak macam Tuhan mula. Sudahlah. Manil ladzi azinaka anta tali alayya. Kata. Siapa yang mengizinkan engkau mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Sudah. Nak jawab apa kita kalau Tuhan tanya begitu? Hijau apa mula Pak Mak ni? Tuhan tanya. Ni. Hijau rebalogi ya Tuhan. Khani ya Tuhan. Sedap. Khani. Warna nampak apa Tuhan mula? Sudah. Nak jawab ke mana kita? Jadi tak usah ambil kerja Tuhan. Serah pada Tuhan. Kerja Tuhan serah pada Tuhan. Kita buat kerja hamba. Doa dengan keampunan ke. Ya Allah, ampunlah saudara kami ni, ya Allah. Begitu je. Baik. Itu dah. Jadi Nabi kata seseorang yang beramal dengan amal soleh, amalan ahli syurga, sehingga istiqamahnya dia tu dekat-dekat nak mati lala dah. Gitu. Dekat-dekat nak mati lala dah. Illa zira'un. Mana malaikat? Satu hasta lagi. Dekat dia dengan syurga, artinya dekat dia dengan mati. Kalau dia istiqamah sikit lagi, siapa cabut nyawa dia daripada halkum dalam keadaan taat, istiqamah, tak ada apa, syurga lah jawab dia. Kayak gitu. Tiba-tibanya fayas biqu alaihil kitabu. Maka telah mendahului di atas seorang daripada kamu tu al-kitabu oleh ketetapan, ma kutiba qabla nafqi tadi, barang yang ditetapkan sebelum daripada ditiupkan ruh ke dalam jasad di dalam rahim ibu tadi tu.
Tiba-tibanya hak Tuhan tentu dah orang ni syakawah. Sudah. Bila lagi Tuhan tentu, sedia kala. Fayamalu bi'amali ahli nari, maka pasti beramalah ia seorang daripada kamu tu dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah ia seorang daripada kamu tadi tu dia akan neraka. Hak ni kak. Hak ni. Kalau ingat lagu ni kita tak boleh nak sombong tu. Tak boleh nak takabur. Tak boleh nak menyombong. Saya ustaz ke? Tak boleh. Saya syekh ke? Saya maulana ke? Ada tu ni. Macam-macam Saya tu imam ke? Saya tu bila ke? Saya pengerusi masjid ke? Saya kaki jemaah jemaah semaya di masjid ke? Saya jangan. Hujung jatuh kita tak tahu. Setara Bala'am bin Ba'ura. Bala'am bin Ba'ura tu. Bala'am bin Ba'ura ni satu-satu ulama di zaman Bani Israel yang sangat hebat ilmu. Ilmu dia sangat hebat. Dia ni bukan setakat ilmu saja hebat, mustajab doa dah pula. Hebat dia. Dia tahu orang panggil Ismullahil Azam tu hak mana. Dengan berdoa pada Allah Ta'ala dengan sebut nama Ismullahil Azam tu mustajab lalu dah. Hebat dia. Tapi akhirnya mati kafir. Bala'am bin Ba'ura ni punya anak murid 12,000 yang mencatat kitab dia, tulis. Orang panggil menadah kitab dengan dia, dhabit kitab dia. 12,000. Anak murid sejati tu bukan hak dengar tangan kosong ini, bukan. Anak murid sejati hak gini, dhabit kitab. Bah ke kata kil 12,000 tu khamak belaka, boleh terbang belaka. Hebat tak hebat. Kalau anak murid 12,000 boleh terbang, tok guru tak tahu naya. Hebat. Tapi mati kafir apa? Dua perkara. Pertama, sombong. Tu dia kata tak ada dah di Tuhan yang dia cipta orang alim seumpama aku, tak ada. Aku hak paling alim sekali. Satu. Yang kedua, hanyut dengan godaan dunia. Kayak gitu. Jadi orang kampung dia ni bila dengar kata Bani Israel hak dipimpin oleh Nabi Musa keluar daripada Mesir akan masuk ke kampung dia, pakak takut. Ya memang perangai Bani Israel itu gitu. Pakak takut. Nanti ke agi huru-hara lah kampung kita, perang duk serai kat belakang Musa tu. Mari kita pergi jumpa dengan Bala'am Al-Fadil, tuan guru. Datuk Seri Bala'am bin Ba'ura. Kita minta tolong dia. Ya tuan guru Bala'am, doalah pada Tuhan, minta supaya Musa dengan kaumnya tu, Bani Israel yang ikut dia, tidak masuk ke kampung kita ni. Hancur kampung kita. Kalau dia masuk kampung kita, tiba-tiba perang tu mari serai juga dia. Kalau kita pun boleh menyakit sama. Kayak gitu. Mula-mula Bala'am kuat email lagi. Tak kena baremu ni. Kok murid suruh aku berdoa tu Musa kau, Nabiullah, Nabiyyun min anbiya'illah, Rasulun min rusulillah. Ini gitu. Tak mungkin aku berdoa pada Musa. Tak usah. Pergi balik-balik kita minta. Kali pertama, kali kedua mari pula minta tolonglah Al-Padeh, Datuk Seri tuan guru. Bala'am doalah, kami takut dah dengan khabar nak dekat dengan kampung kita ni. Hanya mari tak ada apalah kita. Tak boleh. Tu Nabiullah. Pergi balik. Akhirnya mari bawa dengan mah-mah gapo dengan sudah. Bawa mah berapa guni mari ni. Al-Padeh, sudahlah panggil Al-Padeh selu. Bala'am kata, ada gapo pula mari bos? Tak ada apa ni. Berapa guni ni? Peti besi mah belaka ni. Ini semua untuk Al-Padeh. Kami nak saja daripada Al-Padeh. Doa pada Allah supaya Musa tak masuk kampung kami. Rebah beleping tengok emah kak. Hanyut lalu. Akak-akak mah masuk dalam rumah saya. Tak apa.
Saya mai hajat lah, ya Allah tu kan. Sesak sungguh Nabi Musa di padang teh. Ya, sesak Nabi Musa dengan Bani Israil di padang teh. Nah, itu tengok dalam tafsir. Sesak Nabi Musa tak jumpa cahaya nak tubik duk mana di padang teh. Lama sesak situ. Mustajab sungguh Balaam. Tapi akhirnya Allah Taala laknat. Tengok. Tu. Cuba kita ada setara Balaam alimnya. Nah, maka untuk apa kita sombong? Nah, seolah-olah kita tahu mati kita ni pasti syurga. Maka oleh kerana itulah kita tu disuruh bersangka baik dengan Allah dan bersangka baik dengan hamba-hamba Allah. Nah, husnuzan ma'allah, ma'a ibadillah. Nah, tapi su'zan binafsi. Nah, mana seka baik serta Allah dengan serta hamba-hamba Allah, tapi seka jahat dengan diri sendiri. Nah, mana diri kita tu kita kena rasa jahatnya aku, tak baiknya aku. Nah, ya Allah tolonglah. Nah, perbaiki diri aku, perbaiki agama aku. Nah, mati ke aku dalam kesudahan yang baik. Nah, kayak gitu. Baik. Pasal kita tak tahu. Di sinilah sahabat tanya Rasulullah tu, "Dah kalau gitu ya Rasulullah. Nah, pasal apa kita duduk beramal ni dekat sini?" Nah, dah semua benda Allah Taala tentu berlaku dah. Nah, beramal buat apa? Tu. Kita serahlah pada apa Allah Taala tentu. Tak duduk beramal-amal sangatlah. Kalau kita beramal rajin, siapa kau di antara kita dengan mati tu ada sehasta lagi tiba-tiba nyohok Tuhan tentu kita neraka. Tak ada pasal kita duduk saja beramal. Nabi kata mu tahu dak Tuhan tentu. Kita tahu dak apa Tuhan tentu? Tahu gapo hak Tuhan tentu atas kita? Tuhan tentu sedia kala lagi. Kita tahu dak gapo hak Tuhan tentu? Nak turun lepas ni naik kereta balik rumah, kita tahu dak? Apa Tuhan nak tentu? Selamat ke dak, aksiden ke dak? Tahu? Tak tahu. Tak usah kecek pasal syurga neraka mati, iman mukmin kafir gapolah. Hak dunia ni. Kita nak balik rumah apa ni? Kita tahu dak? Selamat pasti sampai rumah. Tahu? Tak tahu. Tapi kalau kita tanya, mu nak balik apa ni, nak selamat ke nak mati tengah jalan, belagal lagi. Siapa ada jawab? Saya mestilah nak mati belagal lagi. Bodoh. Tak ada orang jawab lagu tu. Hatta hok bawa laju sekalipun. Nah? Hok bawa laju, laju lampu merah punya langgar. Tanya dia, mu nak mati aksiden ke? Nak selamat siapa lah? Setara tu mu nak selamat siapa? Kayak gitu. Apalagi kita hok patuh undang-undang, hok tangan tu ubik lagu ni dah segenar ni. Kalau tanya apa? Nak selamat. Hak dunia ni bukan hak agama lagi, bukan hak akhirat lagi, nak selamat. Maka kita usaha dak untuk selamat. Usaha. Unduh kereta tengok cermin kat mirror. Kayak gitu. Patuh undang-undang segenar dulu nak masuk cabai. Tengok kiri kanan. Kita usaha. Patuh hak laju, lampu merah kita tekan brek. Lampu hijau kita tekan minyak. Ni terbalik semua. Lampu hijau tekan brek. Nak dekat merah barulah tekan minyak laju. Oh jahat. Terbalik ke habis licin. Nak nitah masuk lorong kanan. Nak slow duduk lorong kiri. Jangan nak slow pun duduk lorong kanan juga. Mentaka dia pakai kereta mahal mewah tu kak. Dia rasa tak tekan minyak pakai laju juga. Duduk lorong kanan juga. Kita tak reti bahasa panggil lagu tu. Okay, betul tak? Tapi ternyata kadang-kadang wala patuh undang-undang lagu tu pun kita usaha nak selamat siapa? Paknya aksiden juga. Betul? Itu nak ayat kata kita punya usaha tidak memberi bekal. Tapi kita tetap kena berusaha. Tetap. Nah, jangan kata Tuhan tentu belakon dah kita nak selamat siapa, kau nak aksiden tepi jalan. Tekan gilah minyak balik meta pun. Gila dia tu. Nah, tekan memek aksiden. Nah, memek aksiden. Kalau selamat pun ketentuan Tuhan tu kalau selamat dia. Lampu merah, kalau lampu hijau kau langgar habis licin. Ngapa boleh JPG punya langgar habis. Siapa rumah selamat boleh. Tu orang ni istimewa lah. Samalah dengan urusan
agama. Tahu di mana kita syurga neraka, tahu tak? Hah? Tahu kita? Tuhan tentu syurga ke neraka, tahu? Tak tahu. Tapi kalau tanya semua nak masuk syurga lah ustaz. Semua nak masuk syurga. Maka Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Kayak gitu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kita berusaha beramal dengan amalan ahli syurga. Istiqamah. Sebab kita tak tahu mati bila. Jangan sikit pun telitah kata, banyak dah ni amal soleh saya ni. Jaga sekali nak buat maksiat, apa salahnya? Takut lepas tu mati je tu. Tu hak bimbang tu. Tu. Hatta kalau berlaku maksiat, segera kita taubat. Gitu. Habis. Pasal kita tak tahu ketentuan Allah Ta'ala. Kalau tak tahu ketentuan Allah Ta'ala, maka apa kita nak? Kita nak syurga, kita nak keampunan Allah, kita nak masuk rahmat Allah, nak dapat masuk syurga Allah dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka kita dekatilah, amallah, taatlah apa yang memudahkan kita tu dilorongkan oleh Allah Ta'ala masuk syurga. Gitu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari. Dan sesungguhnya seorang daripada kamu pasti beramal ia dengan amalan ahli neraka. Di disco, free hair, seksi, troli dengan spendul saja pakai contoh. Berat benar orang ni. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, sehingga tidak adalah seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka tu di antaranya dan di antara neraka yang ni dekat nak mati lelah dah illa zira'un, melainkan sasta lagi nak dekat mati. Ini nak dekat dengan neraka, nak dekat dengan balasan buruk daripada Allah Ta'ala, iqab, seksa Allah Ta'ala. Tapi fayasbiqu alaihil kitabu, maka telah terdahululah di atasnya oleh ketetapan Allah, ketentuan Allah, fayamalu bi'amali ahlil jannati, maka beramalah ia dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha, maka masuklah ia akan syurga. Ni kita tak nak kata orang. Kau sebab tu teh lidah kita daripada duduk kata kau orang. Kita tak tahu. Tak tahu je jatuh ke. Tu nampak zahirnya ahli maksiat. Beramal dengan amalan ahli neraka. Fasik. Tapi hujung jatuh kita tak tahu dia ke kita. Maka sebab tu tak boleh kita memandang manusia dengan pandangan yang menghina. Tengok orang ni ahli neraka berlakon ni. Jangan lagi tu dah. Takut kita jadi macam iblis kan gitu. Iblis tu dulu ia tidak menghina, hanya merasa dirinya mulia. Sehingga bila berdoa kepada Tuhan lupa pada diri dia sendiri. Untuk melekat-melekat saja di doanya. Akhirnya dia lah hak kena laknat. Gitu. Tu. Banyak kala ni orang-orang hak bila dia boleh beramal ibadat sikit, boleh jemaah sikit, alah ketua mari ni dia tengok anak-anak muda gapo semua ni, sudahlah. Ahli neraka belaka dah lah. Tengok orang-orang hak tak mari masjid, tak tutup aurat, tak jemaah, tak semaya, tak dengan ahli neraka belaka. Ni bapa ahli neraka belaka ni. Benar. Jangan lagu jangan. Kita tak tahu hujung jatuh seseorang. Apa Allah Ta'ala tentu di atas orang lain, dan kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentu di atas diri kita sendiri. Kemudian hadis ni kata Imam Nawawi rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatlah akan dia ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Kemudian kita sambung semula pula al-hadithur rabi'. Baru masuk hadis keempat. Maknanya hadis itu hadis ketiga lah. Hadithus salis. Gitu. Mana gini? Hadithus salis. Marahilul janin wa halul khatimah ni. Tak ada tulis hadis ke berapa. Di hadithur rabi'. Lakar apa dia? Raddul bid'ati sayyi'ah, menolak bid'ah yang jahat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Kita masuk hadis baru dah nanti, iaitu nak cerita pasal bid'ah. Ini pun tajuk yang laris ni. Laris di pasaran. Bid'ah. Dan memang sunnah tu lawannya bid'ah. Tapi bid'ah tu bukan hukum dalam taklifi syarak, bukan. Jadi jangan kata apa hukum buat benda ni ustaz? Hukumnya bid'ah. Ayat pelik. Hukumnya bid'ah. Itu bukan, tak ada namanya hukum bid'ah. Kalau nak kata hukum bid'ah, hukumnya bid'ah wajib, hukumnya bid'ah sunat, hukumnya bid'ah makruh, hukumnya bid'ah haram. Baru jadi hukum. Kena heret dengan hukum tu baru jadi hukum. Bid'ah yang wajib. Jadi sifat bagi bid'ah baru jadi hukum. Kalau semata-mata bid'ah bukan hukum. Reka. Hukumnya reka. Kadang-kadang wajib kena reka. Kadang-kadang sunat kena reka. Macam kita ni, reka ni. Wah, macam-macam hiasan. Ada sampai Nabi pergi di masjid. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu hukum. Itu. Ya, kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.